Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak kebelakangan ini, Najib mula menjadi kejutan besar. Ini sekali lagi apabila disahkan wang aset 1MDB lebih RM23 juta ringgit telah diperoleh semula. Itu disahkan oleh SPRM sendiri. Makna kata ada kebenaran kalau selama ini ada orang kata fitnah tentang 1MDB, sudah mula kelihatan bahawa tiada yang difitnah, tetapi memang benar wang 1MDB terserak di mana-mana. Kali ini apabila disahkan melalui laporan ini, wang dan aset 1MDB lebih 23 juta telah diperoleh semula oleh SPRM. Sebanyak lebih RM23 juta hasil daripada pemulihan aset dana 1MDB, One Malaysia Development Berhad, termasuk wang dan aset berjaya diperoleh semula oleh SPRM bagi tempoh tahun 2023 dan bulan ini. Netizen mula bertanya, kata mereka, kalau ini adalah tindakan yang terbukti, ada uang yang terserak ke sana sini, dana 1MDB, kata mereka, berapa lagi sebenarnya yang tersembunyi, berapa lagi sebenarnya yang bakal boleh diperoleh oleh pasukan pemulihan keuangan 1MDB ini. Kalau terbukti memang ada yang boleh dikembalikan, kata mereka, maka terbuktilah memang ada uang itu yang telah diambil, kata mereka lagi. Itu komen netizen berkait dengan isu dan laporan kali ini. SPRM dalam kenyataan hari ini memaklumkan wang dan aset berkenan berjaya diperoleh menerusi proses lucut hak termasuk di mahkamah. Selain penyerahan sukarela, 5 individu dan ia telah dipulangkan semula kepada kerajaan. Kenyataan itu turut memaklumkan kejayaan memperoleh semula wang tersebut adalah susulan daripada proses menjejak dan memperoleh semula dana 1MDB yang dijalankan bahagian pencegahan pengubahan wang haram SPRM pada 2023 dan terbaru adalah pada Isnin lepas 5 Februari. Untuk makluman, wang berjumlah lebih RM500,000 telah berjaya diperoleh pada 30 Ogos tahun 2023 daripada Nur Zahid Taib, pegawai 1MDB yang telah menerima dana 1MDB bagi projek Maximus dan projek Catalyze yang dimasukkan ke dalam akaun syarikat Turquoise Coast Officer Incorporated yang individu ini mempunyai kepentingan. Wang ini telah diperoleh menerusi perintah pelepasan akaun di bawah Seksyen 60 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 pada 26 Jun 2023 menurut kenyataan itu. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan ini memang kita semua terkejut dan menjadi persoalan berapa banyak lagi duit yang akan ditemui semula. Suruhanjaya SPRM itu juga memaklumkan secara keseluruhannya dari tahun 2019 sehingga kini sebanyak 29.03 bilion ringgit Malaysia aset 1MDB telah berjaya dipulangkan menerusi kerjasama SPRM bersama pasukan petugas khas pemulihan aset 1MDB selain kerjasama daripada agensi luar negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tahniah kepada Kerajaan Pakatan Harapan, tahniah kepada Anwar Ibrahim. Akhirnya terbongkar sudah isi dan terdedah sudah apa pendirian Anwar Ibrahim terhadap kes pengampunan Najib Tun Razak. Tidak cadang pengampunan atau pengurangan hukuman kepada Najib diucapkan syabas kerajaan pimpinan Anwar kerana tak kompromi dengan skandal 1MDB. Pastinya berita ini akan menggembirakan seluruh penyokong Anwar Ibrahim, seluruh penyokong reformasi dan seluruh rakyat yang selama ini mula mempersalahkan Anwar Ibrahim. Dengan pendedahan semalam oleh Safi Abdullah, iaitu peguam kepada Najib Tun Razak, maka ia mendedahkan apa cerita sebenar yang selama ini kita tunggu-tunggu telah terjawab. Berdasarkan pendedahan yang berpandukan surat yang ditandatangani Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa yang dihantar kepada Najib Razak oleh Peguam Safi Abdullah semalam, adalah terbukti bahawa Kerajaan Madani melalui Lembaga Pengampunan tidak pernah sama sekali mencadangkan pengampunan penuh atau pengurangan hukuman kepada bekas Perdana Menteri itu. Surat yang dibacakan oleh Peguam Najib itu mendedahkan Lembaga Pengampunan tidak menasihati Agong untuk mengurangkan hukuman atau memberikan pengampunan kepada bekas Perdana Menteri ke-6 itu. Safi berkata, pemakluman dalam surat yang dibuat oleh Dr. Zaliha itu menyebut bahawa Lembaga Pengampunan berdasarkan Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pada 29 Januari telah menasihati Agong supaya Najib meneruskan baki hukuman yang diterimanya. Bagaimanapun, kata Safi, surat itu juga menyebut titah Agong bahawa adalah munasabah pada hemat baginda. Belas kasihan patut diberikan kepada Najib. Surat itu menurut Syafi'i mengandungi perintah Al-Sultan Abdullah yang menjalankan kuasa baginda di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan serta kuasa-kuasa lain supaya hukuman terhadap Najib dikurangkan separuh dan denda dikurangkan kepada 50 juta ringgit. Perkara 42 ialah berkaitan kuasa pengampunan dan kuasa membentuk lembaga pengampunan. Safi berkata, surat yang ditandatangani oleh Dr. Zaliha itu diterima oleh Najib sebagai pihak yang terlibat dalam pengampunan tersebut. Dalam hal berkaitan, Safi juga membayangkan Al-Sultan Abdullah sebenarnya mahu memberikan pengampunan penuh kepada Najib. Saya diberitahu dan saya yakin ia berlaku, katanya. Jika tidak, saya tidak berani beritahu kamu bahawa pada 29 Januari itu, Agong memikirkan untuk memberikan pengampunan penuh kepada Najib. Tetapi baginda mahukan kepastian dakwa Safi'i. Beliau seterusnya mendakwa, Agong kemudian memberikan kertas undi kepada 4 anggota tidak tetap Lembaga Pengampunan supaya menjawab soalan sama ada pengampunan penuh patut diberikan atau tidak kepada Najib. Safi bagaimanapun berkata, beliau tidak tahu apa keputusan undian itu.
Tetapi ia kemudian membawa kepada keputusan hukuman Najib diringankan tanpa pengampunan penuh. Katanya, apa yang berlaku itu menunjukkan Agong mempunyai hak mutlak untuk memutuskan pengampunan, tetapi Baginda memilih untuk mendengar pandangan pihak lain. Sekarang sudah jelas lagi nyata. Berdasarkan apa yang disebut Safi itu, ia menunjukkan kerajaan tidak pernah mencadangkan pengurangan hukuman. Jauh sekali untuk mengesorkan pengampunan penuh kepada Najib. Apa yang dicadangkan kerajaan ialah Najib perlu menghabiskan baki hukuman penjara yang diterimanya berdasarkan dijatuhkan oleh mahkamah. Tiada lain yang boleh serta sesuai diungkapkan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim dalam hal ini, melainkan segunung ucapan tahniah dan syabas. Dengan pendirian agar Najib perlu menghabiskan baki hukumannya, artinya kerajaan tidak sama sekali berkompromi dengan skandal 1MDB, meski UMNO ketika ini merupakan sebahagian daripada kerajaan. Ini baru betul-betul madani. Ini juga mengesahkan kenyataan Anwar beberapa hari lalu bahawa Zahid Hamidi selaku timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO tidak pernah memberi kata dua kepadanya dalam soal pengampunan Najib. Tahniah sekali lagi, pendirian seperti inilah yang rakyat mahukan. Saudara-saudara sekalian, beberapa isu dalam reformasi ini ialah apabila ada yang memuji tindakan kerajaan Madani itu. Ada juga yang mula bertanya apa kabar Tan Sri Spanko. Ada juga kata pencerahan yang baik, hidup kerajaan Madani, hidup Perdana Menteri, hidup Anwar. Inilah yang kerajaan mahu dan inilah yang rakyat mahukan. Tahniah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.